bulan beroperasi dan tidak banyak maklumat-maklumat tambahan dapat kita paparkan dalam sidang-sidang media tersebut. Jadi selepas ini apabila ada maklumat tambahan, kita akan memanggil sidang media, dan ataupun bagi keperluan tertentu kita hanya mengeluarkan kenyataan akhbar kepada semua wartawan, malah dalam daftar wartawan yang kita ada, email mereka dan telefon nombor semua termasuk dalam database kita. Jadi dalam proses ini memudahkan. Tetapi jikalau ada sesuatu perkara yang memerlukan interaksi antara wartawan nak bertanya dengan pihak jurucakap itu, jadi kita akan memanggil sidang media seperti mana kita lakukan sebelum ini dalam banyak hal, memanggil sidang hebat dengan notis yang lebih awal, sebetulnya 1 jam sebelum. Cik Datuk, mungkin itu ada yang kadang-kadang ada wartawan khusus negara China yang tak faham Inggeris maupun Melayu. Jadi bagaimana Jabatan Penerangan membantu mereka dalam sidang media? Kita pertamanya menyediakan terjemahan bagi semua dalam sidang media itu terjemahan. Maksudnya dalam 1 jam selepas press conference itu kita menyediakan transkrip sama ada teks ucapan itu sendiri yang diterjemahkan dan juga soalan-soalan itu ditranskripkan untuk mereka. Dan pernah kita mencuba untuk membuat terjemahan secara langsung, simultaneous translation kepada wartawan, tetapi ini sudah agak terlewat. Sekarang pun selepas kita menyediakan kemudahan-kemudahan itu, pusat media pun sudah hampir menamatkan operasinya, maka rasanya tidak tempat. Tapi dalam pada itu kita memberikan bantuan-bantuan wartawan, rakan-rakan tempatan juga memberikan terjemahan kepada pihak wartawan negara China. Tapi lazimnya mereka boleh, bukanlah kata tak boleh langsung berbahasa Inggeris, mereka faham, tetapi kadang-kadang untuk bertanya soalan semula ataupun cuba memahamkan tentang fakta-fakta yang telah diketengahkan oleh jurucakap itu yang memerlukan terjemahan tambahan. Mungkin selama sepanjang sidang media berlangsung, mungkin adakah kos yang terlibat sepanjang mengadakan sidang media? Well, kalau nak kira kos, kami tidak lagi mengirakan kos, tapi kerana kepentingan keperluan ini, jadi seperti mana disebutkan at what cost. Jadi maknanya kita harus sediakan kemudahan ini walaupun melibatkan kos yang tinggi. Kita tidak akan berhenti semata-mata atas faktor kos. Jadi dalam konteks inilah faktor-faktor lain itu yang diberikan pertimbangan, maka akhirnya kita rasakan sudah sampai masanya untuk diberhentikan untuk sementara sehingga ada penemuan ataupun lead baru, maklumat-maklumat tambahan dikemukakan kepada kita untuk kita sampaikan kepada pihak media dan juga pada orang ramai. Jadi itu sepanjang operasi kita sebulan cukup berjalan. So apakah sebenarnya cabaran utama usaha dan Jabatan Penerangan sendiri untuk mengendalikan? Pertama, cabaran yang paling besar kita adalah untuk memenuhi keperluan wartawan itu, khususnya dari segi maklumat. Kita di peringkat jabatan atau peringkat pengurusan pusat media itu tidak boleh memberikan apa-apa maklumat, melainkan maklumat yang telah disahihkan, disahkan dan juga melalui kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Kita tidak boleh menukar tambah secara suka hati pandangan-pandangan kita dalam itu cabaran kita, di mana para wartawan ni yang dahagakan maklumat waktu itu merujuk kepada kita sebagai urustia untuk mendapatkan maklumat-maklumat tambahan yang mana kita tidak boleh memberikan kerana kita tak ada maklumat tentang yang terbaru. Sama juga soalan-soalan daripada orang ramai juga bertanyakan sesuatu perkara itu, kita tak dapat nak memberikan jawapan yang tepat kerana tidak diberikan ataupun tidak dibawa keluar oleh jawatankuasa yang ada seperti jawatankuasa teknikal yang mengkajikan semua perkara berkaitan dengan maklumat berkaitan dengan tragedi. Ada sebenarnya sebulan ini saya nak verify pegawai penerangan bekerja dalam 24 jam. Ya, pegawai penerangan bertugas ada 50 orang bertugas. Ya, setiap masa tu ada 50 orang, tapi dalam bentuk shift sebab kita buka 24 jam. Yang di situlah yang nak menyediakan transkrip, yang menyediakan dalam dunia cybernya ada, dan termasuk juga dengan pendaftaran wartawan. Kadang-kadang tengah malam wartawan datang yang baru sampai peringkat awal dahulu kan. Jadi kita daftarkan mereka dan juga memberikan mudah-mudahan yang lain. Selain daripada itu, kita juga memberikan maklumat dalam dunia cyber, dalam Facebook dan sebagainya, mengadakan infografi dan sebagainya. Jadi
tugas 24 jam sehari itu berterusan sehingga pada hari ini. Sebab walaupun pusat media sudah barangkali tidak beroperasi, tetapi tanggungjawab untuk kita berinteraksi, engage the public dalam media cyber mesti kita teruskan dengan blog dan juga artikel untuk membantu memahamkan masyarakat tentang apa yang berlaku. Dan sekarang ini kerana banyaknya bila tak ada maklumat tambahan yang diberikan dari media masa, mereka sudah mula mewujudkan semula spekulasi tertentu mempunyai storyline masing-masing apakah kesudahan kepada tragedi ini. Jadi membuatkan andaian-andaian yang kita rasakan tidak sepatutnya dijadikan sebagai satu bahan untuk dikongsikan, kerana ini akhirnya nanti akan menyukarkan perasaan atau melukakan perasaan ahli-ahli keluarga sama ada berada di Malaysia ini ataupun di China ataupun di mana juga mereka berada. Selain pada media, kita difahamkan juga ada keluarga yang sebelum ni pernah mencoba media. Jadi bagaimana Jabatan Penerangan mengawal situasi ini? Dalam aspek mengendalikan ataupun keluarga itu adalah di bawah tanggungjawab Malaysian Airlines. Jadi di Hotel Everly di mana keluarga Malaysia ditempatkan, kita juga menempatkan pegawai-pegawai kita, utamanya untuk mengawal media, kerana tidak mahu mereka ni ataupun keluarga itu ditemui dan juga mengganggu mereka dalam tempoh mereka berada di di Everly Hotel itu. Dan begitu juga dalam di hotel Cyberview, ada kita menempatkan wartawan supaya kita dapat mengawal, menasihatkan wartawan supaya tidak mengganggu keluarga itu, sehinggalah ada masa-masa tertentu keluarga itu jangan keluar. Tapi kalau dalam kira konteks saudara sebutkan tadi, sewaktu orang kata ada 4 orang daripada keluarga itu datang ke pusat media cuba menyatakan sesuatu kepada media, itu juga kita sebenarnya bukan nak menahan mereka menyatakan sesuatu, tapi sebenarnya kita cuba nak melindungi dengan polis melindungi, kerana mereka telah pun di mock di media waktu itu, sehingga kan mereka tidak dihimpit begitu rupa. Kita terpaksa menyelamatkan mereka, membawa mereka ke bilik media itu untuk ditenangkan, dan juga untuk pihak wartawan membuat liputan kepada pusat pada sidang akhbar hari itu.